Itu antara cabaran kita sebagai anak perantau. Kita faham dalam situasi sekarang ini kita beraya dalam keadaan norma baru dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kita faham semuanya ini adalah untuk menjaga diri kita dan juga seluruh komuniti daripada jangkitan COVID-19. Ya, sedar tak sedar sebenarnya dah setahun pun kita mendepani pandemik COVID-19 ni. Sebenarnya kita semua jaga kita, sebab itulah kita ada hashtag kita jaga kita. Betul. Jangan mengharapkan semata-mata barisan hadapan saja sebab kita semua barisan hadapan. Tapi yang ini memang utama. Yang ini antara orang kuat Kementerian Kesihatan Malaysia lah kita katakan. Iaitu kita bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, untuk kita bercakap berkenaan setahun bersama perangi COVID-19. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Datuk. Waalaikumsalam, sama-sama kita. Sihat Datuk hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk. Macam kita cakapkan tadi, dah setahun pun kita mendepani pandemik COVID-19 ni. Kita tahu memang pelbagai cabaran dihadapi KKM, tapi kita nak tanya juga cabaran-cabaran utama yang Datuk sedia hadapi bagaimana? Cabaran utama semenjak setahun ni adalah merupakan dari satu adalah apabila kita berdepan dengan sesuatu pandemik yang tak pernah kita hadapi sebelum ini. Ya. Jadi satu tahun tu mengajar kita tentang beberapa strategi yang telah kita ambil ya untuk bagaimana untuk membendung penularan wabak itu ya. Pada masa gelombang pertama, gelombang kedua, kita melaksanakan pendekatan kesihatan awam. Bagaimana kita boleh memutuskan rantaian. Jadi sebagaimana yang Menawar dengan Syafiqah tahu dan semua rakyat Malaysia tahu, kita berjaya ya masa gelombang pertama dan gelombang kedua tu untuk melandaikan keluk pandemik itu ya. Disebabkan kita bersekali dalam mematuhi norma-norma baru, menjaga penjarakan, mengelakkan daripada 3S, jangan sembang dekat, jangan pergi ke tempat sesak ya dan sebagainya, dan juga kita mengamalkan 3W, pakai pelitup muka dan sebagainya ya, basuh tangan dan sebagainya, penjarakan fizikal. Jadi kita berjaya menurunkan itu daripada pengalaman pertama kita melalui pendekatan kesihatan awam. Kita berjaya bersama-sama melandaikan keluk pandemik itu ya. Jadi dari pengalaman kita yang setahun tu, selain daripada kesihatan awam, kita dapat pelajari bagaimana kita hendak mengesan virus yang tidak kita nampak tu ya. Virus COVID-19 ini dia begitu halus ya. Jadi kita masa awal dulu, masa kita menghadapi serangan virus ini, kita tak ada diagnostik kit ya, diagnostic test ya untuk mengesan ya. Jadi Institut Penyelidikan Perubatan kita dapat membentuk test kit untuk mengesan. Itu antara inovasi yang kita laksanakan sebab tidak ada di pasaran bagaimana untuk mengesan di makmal virus ini. Jadi kita punya makmal dapat membentuk diagnostic test kit ya di IMR. Dan seterusnya kita meningkatkan kapasiti makmal kita. Dulu dalam beberapa ratus dalam satu hari, tapi sekarang ni lebih daripada 104,000 ujian makmal RT-PCR boleh kita laksanakan setiap hari. Wow. Jadi sehari kita boleh buat RT-PCR. Selain dari RT-PCR, kita boleh juga buat RT-K antigen. Dan teknologi pengesanan ni kita tingkatkan dari semasa ke semasa. Dan pada masa ini, kapasiti makmal kita membuat RT-PCR ni melangkau 100,000 sehari. Kalau campur dengan RT-K antigen dalam 50,000 sehari, kita boleh buat 150,000 ujian makmal untuk mengesan virus ini dalam satu hari. Jadi kita kesan, kita isolasi, kita rawat, jadi kita dapat pantau bagaimana penularan wabak ini di dalam negara kita ini. Jadi itu dua strategi kita yang utama. Tapi sekarang ni, dulu Barisan Harapan ni di Kementerian Kesihatan. Tapi sekarang Barisan Harapannya macam Munawar dan Syafiqah cakap, sekarang ni Barisan Harapan ni di kalangan rakyat. Ya, betul. Sebab virus ni sekarang berada di dalam komuniti kita. Itulah masalahnya sekarang ni, kita tak boleh lagi berdiam diri. Sama-sama kita bersama dengan pemimpin dan dengan kementerian kita yang lain semuanya untuk menghadapi pandemik COVID-19 pada kali ini. Baik Datuk, itu sedikit berkenaan perjalanan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan juga Datuk, kita ingin lihat situasi semasa sekarang ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam musim perayaan ini mungkin bukan satu keputusan yang popular, tapi ianya perlu dilaksanakan demi kita menjaga kemaslahatan kita bersama. Jadi dalam hal ini mungkin Datuk boleh berikan pemahaman kepada penonton kenapa
signifikannya kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan dalam tempoh ini bagi kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan juga kita ingin mengelakkan tsunami COVID-19. Kita mengambil iktibar daripada luar negara, Datuk. Jadi pengalaman kita menghadapi pandemik ini seperti yang kita ketahui dulu apabila virus ini masih di luar Malaysia. Jadi kita boleh kawal sempadan. Jadi kita tidak benarkan virus itu memasuki negara kita. Tapi sekarang virus itu telah berada di dalam negara kita. Jadi bila dia berada dalam negara kita, dia perlu kita putuskan rantaian transmisi dia. Jadi bagaimana kita nak memutuskan rangkaian transmisi virus ini, kita kena isolate mereka yang menghidap virus itu. Sebab sekiranya kita dapat berhentikan mereka daripada bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka tidak dapat menyebarkan virus ini. Sebab virus ini dia tidak boleh merebak dengan sendirinya. Dia perlukan perantara. Dan perantaranya adalah kita, manusia yang terinfeksi dengan virus itu. Jadi sekiranya kita berhenti duduk di rumah, kita tidak keluar di rumah melainkan untuk tugas-tugas yang penting dan sebagainya. Jadi dalam masa 2 minggu ataupun dalam masa 3 minggu, bila dia punya period inkubasi itu dapat berakhir, jadi kita dapat putuskan virus ini daripada merebak. Kita dapati bila kita benarkan rentas daerah, rentas negara, negeri dan sebagainya, kita dapati terlampau banyak kluster-kluster rentas negeri. Daripada Selangor, Kuala Lumpur, pergi ke Kelantan, pergi ke Sarawak, pergi ke Negeri Sembilan dan lepas tu ke Pulau Pinang dan sebagainya dan vice versa dan sebagainya. Jadi pergerakan rentas negeri ini merupakan juga opportunity, peluang untuk virus itu merentas negeri dan merebakkan diri mereka virus itu. Jadi jangkitan itu tidak dapat kita landaikan. Jadi kita tengok kita punya RT-R0 kita tak dapat kurang daripada 1. Sekiranya lebih daripada 1, memang transmisi virus ini kita akan nampak satu jangkitan dia punya bentuk adalah bentuk eksponensial, bukan bentuk linear. Itu yang kita risaukan. Faham. Selain daripada kita ada Datuk Dr. Hisham Shah di studio kita, bukan studio lah, kita di rumah di luar ni, kita ada juga bersama dengan Dr. Samsu Ambia Ismail, pakar dan Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan, bersama-sama dengan kita melalui Skype. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada pengacara dan juga kepada Datuk bos saya. Doktor, kita dimaklumkan bahawa doktor selama ni ataupun sebelum ini pernah dijangkiti pandemik COVID-19 ini positif. Bagaimana sekarang keadaannya? Mungkin doktor boleh ceritakan dan juga kongsikan kepada kami semua pengalaman doktor menghadapi COVID-19. Pengalaman saya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, syukur alhamdulillah, Sayyidina Muhammad, Selamat Raya pada semua. So pengalaman dia ialah sebagai seorang yang terlibat untuk pengurusan COVID dan juga sebagai pesakit COVID. Ada dua pengalaman berbeza lah. Bila kita menghadapi COVID ni, kita letih dari segi fizikal dan juga menyusun strategi untuk bersama-sama memerangi COVID. Tapi tidak disangka-sangka saya sekeluarga dijangkiti COVID. So pengalamannya agak ngeri pasal masa saya kena ialah peringkat awal COVID yang banyak ramai orang tak apa kes COVID ni. Jadi bila melanda saya, pasti saya dalam keadaan betul-betul keliru lah, takut, keliru, risau kan, kesihatan diri dan juga keluarga. So itulah perasaan saya yang tak boleh digambarkan. Masa tu ialah PKP pertama, bila saya diambil ke hospital Ipoh untuk di kuarantin dan dirawat. Jalan memang betul-betul lenggang pasal PKP 1 tu agak strict. So suasana perjalanan 1 jam setengah tu sangat betul-betul menduga lah saya punya mental dan fizikal lah untuk bila kenangkan sakit saya dan juga anak-anak saya yang akan mungkin tertinggal di rumah. So sakitan itu of course lah memang macam saya pernah dulu cakap macam kita ni lemas di daratan lah. Pasal saya dah suka nak bernafas masa keadaan saya sebelum diambil dirawat. Itulah antara pengalaman yang dilalui doktor dan keluarga sendiri setelah setahun yang berlalu. Dan kita lihat doktor, daripada pengalaman doktor sendiri dan juga situasi semasa sekarang ini dengan kewujudan varian-varian baharu yang dikatakan lebih ganas dan kritikal, bagaimana doktor ingin menasihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia pentingnya untuk kita mematuhi SOP dan juga menjaga diri kita dan keluarga pada masa ini daripada jangkitan COVID-19, doktor? Ya, sepanjang saya hampir nak Hari Raya dan juga Hari Raya ini, saya menjumpa panggilan 3 daripada rakan saya yang telah kena COVID.
So kita dapat lihat bagaimana COVID ni sekarang ni kadang-kadang tidak tahu punca. Dulu kita boleh agak-agak daripada mana kita dapat COVID. Sekarang ni orang kata COVID tu sebagai Datuk cakap tadi berada dalam komuniti. So bila berada dalam komuniti kita agak suka untuk kita melawan, mencegah daripada kita dijangkiti dengan sendirinya tanpa kita mematuhi SOP yang sangat ketat. So nasihat saya ni tak ada, itu nasihat semua orang. Datuk pun bagi nasihat, kerajaan bagi nasihat, KKM bagi nasihat. Jaga SOP. Memang bila kita normal baru ni, lama-lama kita kata alah biasa tinggal biasa. Jadi lama-lama kadang-kadang manusia ni terleka dan tidak mula hanya itu pasal kita ada berapa gelombang. Bila kita terleka akan wujud gelombang baru. Bila kita terleka akan wujud gelombang baru. So kekalkan momentum tu sampai kita menang. Saya cukup optimistik dan yang kita yakin kita akan menang kalau betul-betul kita bersatu mematuhi SOP yang dengan betul-betul strict, bukan saja di luar rumah, di dalam rumah juga. Terutama bila ada ahli keluarga kita yang tidak sihat, pastikan kita asing ahli keluarga kita. Macam saya dah sihat, saya dah hidup berasingan. Itu pun keluarga saya terjangkit. So pastikan SOP tu, I think semua orang pun dah tahu apa kan SOP yang kita tetapkan. Tapi ialah sekarang ni yang lebih kita tekankan, yang lebih saya tekan ialah vaksinasi lah saya rasa. Selain kita SOP, pasal kita ada satu lagi option untuk kita melawan COVID ni. Selain kita jaga SOP, ada satu lagi option yang agak nampak sambutan ni tidak berapa menggalakkan. Baik. Masa doktor mengalami masalah pandemik COVID-19 ni, masa tu vaksin belum ada lagi. Tapi doktor dan keluarga menghadapi dengan tenang. Anak-anak pun boleh buat TikTok lagi. Kita pun terhibur tengok keluarga doktor ni. Mungkin doktor boleh bagi sedikit ucapan kepada mereka di luar sana, ucapan raya, dan juga kepada mereka-mereka yang ragu-ragu dan masih takut-takut dengan vaksin ni, doktor. Okey, ucapan pertama saya ialah minta saya mohon kepada semua yang layak dan untuk diberi vaksin, kecuali yang ada kontraindikasi, daftarlah segera, bawa bagi tahu kalau ada orang tua yang tidak faham, nasihatkan mereka. Janganlah dengar banyak-banyak pendapat di luar sana yang kadang-kadang tidak terbukti kebenarannya. Itu adalah satu-satunya cara yang kita ada sekarang ini, bukan kata untuk membasmi, tapi untuk mengurangkan atau mencegah daripada kita mendapat COVID-19, dan juga dalam masa yang sama kita akan dapat herd immunity ataupun immunity kelompok untuk menjaga juga orang-orang yang tidak layak memberi vaksin. Itulah nasihat saya, dan akhir sekali saya mohon untuk beri ucapan naik gaya lah. Saya Samsul bin Ismail ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat ahli keluarga saya di Kuala Pilah, dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya buat keluarga saya di Kelantan. Hari tahun ni tak dapat balik raya, tapi sentiasa dekat di hati walaupun tak dapat balik. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin dari kami sekeluarga. Ya, selamat Hari Raya. Cantik sedondon satu keluarga semuanya. Itulah tadi Dr. Samsu Ambiak Ismail, pakar dan Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan. Datuk, seperti yang kita boleh dengarkan tadi, itu antara saranan daripada Dr. Samsu sendiri, bagaimana pengalaman beliau mendepani cabaran pandemik COVID-19 apabila dia dan keluarga disahkan positif COVID-19 sebelum ini. Mungkin Datuk, kita lihat situasi semasa sekarang ini, Datuk. Semalam 24 jam yang lalu, kes positif baharu mencatatkan menghampiri angka 5,000, Datuk. Jadi bagaimana peningkatan kadar kes baharu ini memberi tekanan kepada kapasiti sistem kesihatan awam negara, Datuk? Memang, trend yang menunjukkan peningkatan kes-kes baru ini memang membimbangkan kita, kerana kapasiti hospital kita lebih terpinci lagi, kapasiti ICU kita, katil-katil ICU kita, dan ventilator yang boleh digunakan untuk pesakit COVID semakin berkurangan. Jadi bila ia mencapai pada peringkat lebih daripada 70% yang kita reserve kan telah digunakan, ataupun 80%, jadi itu merupakan taraf pahat yang sangat membimbangkan kita. Sebab itulah kita perlu menurunkan jumlah kes harian yang kes aktif harian yang kita dapati di negara kita ini, dan kita pernah melakukannya pada tahun lepas, dan kita insya-Allah akan melaksanakan juga berjaya melaksanakan ini pada kali ini, sekiranya semua rakyat Malaysia bersama kita untuk menjaga SOP dan menghadkan pergerakan kita dan sebagainya. Dan dengan vaksinasi seperti yang dicakapkan tadi, dengan vaksinasi seperti yang kita dapat lihat di negara-negara luar yang lain,
dia dapat melandaikan keluk pandemik itu dengan begitu drastik dan berkesan. Jadi kita harap dalam pada hari-hari yang mendatang supaya semua rakyat Malaysia mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19 ini seberapa cepatnya mungkin. Betul. Jadi itu merupakan salah satu daripada cara bagaimana kita dapat menghadapi pandemik COVID-19 pada ketika ini. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini ialah cepat-cepatlah daftarkan diri anda melalui aplikasi MySejahtera. Jangan takut, jangan dengar kabar-kabar angin di luar sana. Sebab apa? Kita perlu segera melandaikan lekuk pandemik COVID-19 ni. Doktor, kita nak tanya jugalah. Macam tadi kata Munawar kata, oh dekat ICU sekarang ramai orang. Kita nak tahu mentaliti sekarang ini petugas-petugas Barisan Hadapan terutamanya di KKM bagaimana sebenarnya? Adakah mereka sekarang seperti dahulu kita tahu kita masih baru dalam keadaan ini, semuanya kalut lagi. Nak buat apa. Tapi sekarang ni kita dah biasa. Bagaimana dengan mereka sekarang? Jadi petugas kesihatan kita di ICU dan sebagainya memang menghadapi ketangan yang begitu hebat. Ini perkara ini tak pernah kita hadapi semenjak daripada merdeka. Jadi setahun yang lepas ini baik doktor pakar, doktor pegawai perubatan, jururawat terlatih dan sebagainya yang menjaga mereka yang sakit begitu kritikal di dalam ICU, tekanannya bukan daripada segi fizikal sahaja. Mereka terpaksa bekerja dengan memakai full PPE, kadang-kadang dengan mask dan semuanya yang begitu mengekang pergerakan dan sebagainya. Mereka kena pakai pampers sebab nak pergi ke toilet pun tak boleh. Sebab susah nak buka dan sebagainya. Jadi mereka berdiri dalam hampir 8 jam atau 10 jam shift itu bersilih berganti selama setahun yang lepas. Memang tekanannya amat tinggi kepada fizikal mereka. Memang saya salute mereka ni sebab mereka merupakan pejuang-pejuang. Ada satu lagi dari segi mental, tekanan. Sebab bila kita melihat seseorang yang menderita sakit, jadi orang yang di luar sana tak tahu bagaimana orang pesakit COVID ini, dia lemas. Dia tak boleh bernafas walaupun kita beri oksigen yang banyak, tetapi disebabkan oleh paru-paru telah berair dan rosak. Jadi oksigen itu tidak dapat sampai ke dalam tisu mereka. Jadi keadaan yang lemas, dari mereka terseksa. Jadi tugas kesihatan dan merawat mereka di ICU terpaksa menghadapi keadaan sebegini, dan kadang-kadang apabila mereka terpaksa memasukkan tiub untuk membantu pernafasan, jadi petugas kesihatan ini terpaksa memberitahu bagaimana keadaan pesakit itu kepada mereka di rumah, ahli keluarga di rumah, melakukan video conferencing dan sebagainya. Itu begitu hiba sebab interaksi itu kadang-kadang merupakan interaksi terakhir. Baik. Jadi tekanan yang begitu tinggi kepada petugas kesihatan kita. Jadi itu antara benda-benda yang dihadapi oleh petugas kita, dan kita sentiasa cuba untuk memberi sokongan moral, emosi kepada mereka, dan kita gerakkan mobiliskan mereka daripada disiplin yang lain untuk sama-sama membantu. Jadi kita benar-benar berharap supaya mereka di luar sana tahu bahawa COVID-19 ini bukan satu penyakit yang biasa. Ia boleh membawa maut dan ia boleh membawa derita, bukan saja pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Betul. Jadi sama-sama kita sedar akan hakikat ini supaya kita sama-sama dapat membantu mengekang penularan penyakit ini daripada terus merebak. Dan sama-sama kita memberhentikan terus transmisi COVID-19 ini di kalangan masyarakat di dalam negara kita ini. Itulah antara pengorbanan pasukan petugas Barisan Hadapan kita. Walaupun kita dalam suasana hari raya ini mengenakan baju yang cantik, baju yang indah, tapi mereka mengenakan PPE selama berjam-jam. Itu pengorbanan yang cukup besar daripada mereka. Jadi Datuk, mungkin ada pesanan ataupun penghargaan kepada barisan frontliner kita selama lebih 16 bulan berjuang untuk negara ini, dan juga ucapan hari raya, Datuk. Jadi saya bagi pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengorbanan barisan petugas-petugas kita di ICU, di dalam ward dan juga di lapangan, kerana tugas mereka ini adalah merupakan korban mereka untuk negara. Jadi saya nasihatkan mereka supaya cekalkan diri mereka, tabahkan hati, kuatkan kerja
berpasukan, insya-Allah dengan dukungan dan sokongan seluruh rakyat Malaysia di belakang, ya, dan juga dengan bantuan dan juga sokongan daripada pucuk pembinaan kita sekali lagi insya-Allah dengan izin Allah akan sama-sama berjaya memenangi untuk menghadapi pandemik COVID-19 di dalam negara kita ini. Baik, terima kasih. Jadi kepada anda di luar sana yang susah sangat nak pakai pelitup separuh muka itu, letakkan diri anda di tempat petugas KKM tu bagaimana. Betul tu. Berpanas, nak pergi toilet pun tak boleh. Itulah, dalam suasana kita bergembira pada hari raya ini, para frontliner kita masih lagi berjuang untuk memerangi pandemik COVID-19. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal atas perkongsian bagaimana setahun kita mendepani cabaran pandemik COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk.